Sani Binti Hassan. Pandemik COVID-19 di Malaysia. Pandemik COVID-19 di Malaysia merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan teruk 2 SARS-CoV-2. Sehingga kini, Malaysia berada di tempat ketiga bagi jumlah kes jangkitan COVID-19 dan juga jumlah kematian akibat penyakit tersebut di Asia Tenggara selepas Indonesia dan Vietnam. Setakat 9 Oktober 2022, terdapat sebanyak 4,853,500 kes yang telah disahkan di Malaysia dengan sebanyak 4,07,9404 kes sudah pulih sepenuhnya dengan 36,398 kes kematian serta 23,121 kes masih aktif. Menjelang akhir bulan Mac 2022, jumlah kes penyakitan COVID-19 yang disahkan di dalam negara telah meningkat daripada bawah 30 kes aktif kepada 2,000 kes aktif ke atas dan telah dilaporkan di setiap negeri dan wilayah persekutuan di negara ini. Seterusnya ialah Perintah Kawalan Pergerakan. Ekoran daripada peningkatan jumlah kes yang mendadak pada bulan Mac 2022, Kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa mulai 18 Mac 2020 di seluruh negara. PKP yang sepatutnya tamat pada 31 Mac 2020 telah dilanjutkan sehingga awal bulan Mei 2020. Setelah dilihat bahawa PKP dapat menurunkan kes jangkitan harian, pelonggaran sekatan secara bertahap dilaksanakan. Pertama, dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 4 Mei 2020 yang membenarkan kebanyakan sektor perniagaan dibuka semula di bawah prosedur operasi standard SOP yang ketat diikuti dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB mulai 10 Jun 2020. Gelombang ketiga jangkitan COVID-19 berlaku selepas pilihan raya negeri Sabah pada bulan September 2020 yang diikuti dengan beberapa letusan wabak di kilang-kilang top global. Hal ini menyebabkan kerajaan menguatkuasakan PKPB di kebanyakan negeri mulai bulan November 2020 bagi membendung penularan jangkitan virus tersebut. Berikutan penurunan bilangan kes jangkitan baru pada awal Mac 2021, kerajaan telah menambahkan PKP di semua negeri dan wilayah persekutuan di dalam negeri. Namun, PKP dikembalikan sekali lagi di beberapa buah negeri sejak pertengahan bulan April 2021. Berikutan peningkatan semula dalam bilangan kes jangkitan harian dengan varian-varian SARS-CoV-2 baharu dikesan di Malaysia, ditambah dengan lonjakan jumlah kes jangkitan dan kematian harian COVID-19 yang tinggi. Akhirnya, kerajaan memperkenalkan semula PKP di seluruh negara mulai 12 Mei 2021. Kemudian, kerajaan mengukuhkan PKP dengan penutupan penuh mulai 1 Jun 2021 yang dilanjutkan sehingga tempoh tidak tertentu akibat penyebaran varian Delta yang parah dan berterusan di dalam negara sehingga menyebabkan keupayaan sistem kesihatan di beberapa buah kawasan lumpuh. Pandemik terhadap ekonomi. Berikutan kadar pemvaksinan COVID-19 dalam populasi dewasa yang tinggi dan penurunan jumlah kes jangkitan yang teruk mulai bulan September 2021. Malaysia telah mengumumkan hasratnya untuk menganggap COVID-19 sebagai penyakit endemik menjelang akhir Oktober 2021 dengan lebih banyak sekatan dilonggarkan. Gelombang kelima COVID-19 yang berpunca daripada varian Omicron telah menyebabkan peningkatan kes jangkitan harian yang mendadak pada bulan Februari dan Mac 2022. Walaupun begitu, varian ini mencatat bilangan kemasukan ke hospital dan kematian yang lebih rendah berbanding varian Delta. Mengikut unjuran setakat Mac 2021, subvarian BA2 Omicron telah dijangka menjadi strain dominan di negara ini. Pandemik ini memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada Malaysia dengan menurunkan nilai
menilai mata wang Malaysia dan menyusulkan KDNK-nya serta telah memberi kesan sosial yang besar kepada masyarakat Malaysia. Permulaan pandemik ini pada awal tahun 2021 berlaku serentak dengan krisis politik negara yang awalnya tak ada kaitan dan telah mengganggu tindak balas awal kerajaan. Dan gelombang jangkitan COVID-19 yang berulang serta pengisytiharan darurat memburukkan lagi ketidakstabilan politik negara yang berterusan sepanjang tahun 2020 dan 2021. Keadaan ini membawa kepada kejatuhan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pembentukan kerajaan baharu di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada bulan Ogos 2021. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amir Razali. Nombor metrik saya 24 DTP 20F2025. Hari ini saya akan bercakap tentang 99% populasi dewasa di dalam negara ini setakat September 2022, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan tahun 2020. Pada 15 Mac 2020, Malaysia telah menyaksikan peningkatan mendadak COVID-19. Oleh itu, pada malam 16 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dan telah membuat 6 sekatan. Antaranya ialah larangan menyuruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya, semua rumah ibadat dan permis perniagaan kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebaneka yang menjual barangan keperluan harian. Bagi umat Islam pula, semua aktiviti keagamaan termasuk masjid dan surau tidak boleh membuat solat Jumaat yang selaras dengan keputusan yang dibuat pada 15 Mac 2020. Oleh itu, Mesyuarat Jabatan Kuasa Muzakarah Khas Majlis Keagamaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara dengan mereka yang baru pulang dikenaki menjalani kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Nombor 3, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Nombor 4, penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah abad asrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain, institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Penutupan semua institusi perniagaan tinggi, awam dan swasta serta institusi latihan kemahiran di seluruh negara. Nombor 6, penutupan semua permis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara iaitu air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos pengangkutan dan lain-lain. Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2021. Pada tahun baru 2021, Menteri Kandai iaitu Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan bahawa kerajaan akan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan pemulihan ataupun PKPP 3 hingga 31 Mac 2021 kerana kes baru harian yang masih lagi tinggi. Pada 11 Januari 2021, Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengenakan semula sekatan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap mobiliti aktiviti ekonomi dan perhimpunan awam di negara Melaka, Johor, Pulau Pinang, Selangor, Sabah dan wilayah Kesekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dari 13 hingga 26 Januari 2021 kerana berlakunya peningkatan dalam kes jangkitan dan kematian akibat COVID-19. Pada 2 Februari 2021, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melanjutkan PKP di semua negeri kecuali Sarawak dari 5 hingga 18 Februari 2021. Pada 16 Februari 2021, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan bahawa kerajaan akan melanjutkan PKP di Selangor, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur hingga 4 Mac 2021. Manakala di Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, Melaka, Pahang dan Sabah serta wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan beralih kembali ke Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPP mulai 19 Februari 2021. Pada 5 Mac 2021, Selangor, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur telah menamatkan PKP dan beralih kepada Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat iaitu PKPP. Pada awal bulan Mei 2021, kerajaan melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKPP di Johor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sarawak dan Selangor sebagai tindak balas terhadap lonjakan kes COVID-19. Sekolah ditutup dan aktiviti sosial dan agama dilarang.
Walau beberapa aktiviti ekonomi dibenarkan, restoran hanya dapat menyediakan perkhidmatan penghantaran dan bawa pulang makanan tersebut. Penguatkuasaan PKP di seluruh negara akan dilaksanakan semula dari 12 Mei hingga 7 Jun 2021. Maka di tempat makan, aktiviti sosial dan membeli belah adalah dilarang walaupun pekerja dibenarkan pergi bekerja dan pulang ke rumah. Perjalanan merentas daerah dan merentas negeri juga dilarang. Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2022. Pada 3 Januari 2022, Sarawak dan Kelantan telah beralih ke fasa 4 berdasarkan Plan Pemulihan Negara. Kesan impak kepada ekonomi. Pandemik COVID-19 memberi impak yang besar kepada ekonomi Malaysia. Menjelang akhir bulan Januari 2020, pasaran dan saham Bursa Malaysia telah jatuh apabila pelabur menjual saham mereka sebagai tindak balas kepada ketidaktentuan ekonomi yang disebabkan oleh pandemik ini. Menjelang bulan Februari 2021, keluaran dalam negara kasar KDNK negara telah menyusut 3.4% pada suku keempat tahun lalu. Selain itu, ekonomi Malaysia mengucup 5.6% untuk keseluruhan tahun 2020, mencatat prestasi terburuknya sejak krisis kewangan pada Asia 1998. Pada 12 Mac 2021, sebanyak 608,093 orang pekerja asing telah disaring untuk COVID-19 dengan sebanyak 9,653 telah diuji positif. Sektor hiburan, perucutan, hospitaliti dan pelancong telah terjejas akibat pelbagai sekatan pergerakan dan peraturan penjarakan sosial sebagai pendekatan dalam melawan wabak COVID-19 sepanjang tahun 2020 dan 2021. Tetapi itu, pembelian panik bayi menyebabkan kekurangan barang keperluan seperti pelitup muka dan cecair pembasmi kuman. Sebagai tindak balas, kerajaan telah melarang pengeksportan pelitup muka dan mengambil langkah untuk mengimport lebih banyak pelitup muka. Pandemik ini juga telah memperlibatkan isu keselamatan tempat kerja dan eksploitasi pekerja asing yang bekerja di industri-industri Malaysia. Ekoran kemunculan kluster COVID-19 dalam kalangan pekerja asing. Kerajaan Malaysia terpaksa mengambil langkah untuk meningkatkan kebajikan mereka dan mengambil tindakan terhadap majikan yang tidak bertanggungjawab. Pada 27 September 2021, Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bahawa kedudukan kewangan negara dijangka bertambah baik pada tahun 2023 dengan ekonomi disarankan berkembang 4.5 ke 5.5% setahun untuk 5 tahun akan datang. Malaysia mencatatkan purata pertumbuhan tahunan sebanyak 2.7% antara tahun 2016 dan 2020, manakala pengucupan 5.6% pada tahun 2020 akibat wabak COVID-19. Kesan pandemik COVID-19 yang ubah kehidupan manusia sejagat, antaranya virus berkiraan bermutasi sehingga negara-negara mula mencatatkan peningkatan kes kematian, sementara Pertubuhan Kesihatan Sedunia mula menyusun atau langkah-langkah mencegah penularan wabak terbabit. Hanya dalam beberapa bulan, semua aktiviti harian manusia berubah. Penerbangan mula terjejas, pintu-pintu masuk di setiap negeri ditutup, tiada lagi aktiviti luar dan pelbagai aktiviti ekonomi terpaksa dihentikan seketika. 2 tahun sudah berlalu, lalu kita bersyukur kerana Malaysia sudah mula memasuki fasa endemik. Walaupun begitu, kita dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP seperti peraturan penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka ketika di tempat awam. Tindakan kerajaan ini adalah rasional dan membendung penularan semula wabak yang boleh melipukan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, kesan terhadap komunikasi dan sosial masyarakat setempat. Kita bebas untuk pergi ke mana-mana dan memasuki restoran, ruang digunakan pakai dengan maksimum. Namun, semua berubah apabila kerajaan menetapkan penjarakan sosial. Tiada lagi perjumpaan atau aktiviti sosial yang boleh kita lakukan dan perlu biasakan diri dengan norma baharu. Walau bagaimanapun, yang pasti wabak ini tidak mampu melumpuhkan nilai kemanusiaan sejagat di negara kita. Jika dikenal kembali, pernah suatu masa dahulu kita membaca atau mendengar mengenai kempen bendera putih di media-media ekonomi, elektronik dan sosial. Assalamualaikum, saya Fitri Abdul Rahman, nombor menteri F 2007. Saya akan membentangkan tentang kesan PKP terhadap kehilangan pekerjaan penduduk Malaysia. Wabak pandemik COVID-19 ini telah menyerang negara kita bermula pada awal tahun 2020. Kesan positif pertama adalah pada Januari 2020, iaitu apabila Kementerian Kesihatan Malaysia
menerima 3 kes disyaki dijangkiti wabak ini. Peningkatan kes positif memaksa kerajaan Malaysia untuk melaksanakan pemerintahan kawalan pergerakan, iaitu PKP. Antara kesan PKP adalah jumlah tenaga buruh semakin meningkat. Mengikut rekod daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah tenaga buruh meningkat sebanyak 0.04 juta kepada 15.7 juta pada Februari 2020, iaitu sebelum pelaksanaan PKP 1.0. Jumlah ini kemudian menurun selama 4 bulan berturut-turut, iaitu ketika pelaksanaan PKP 1.0 dan mula meningkat semula pada Jun 2020 sehingga Mac 2021. Pada awal tahun 2021, semasa pelaksanaan PKP 2.0, seramai 16.02 juta tenaga buruh direkodkan. Kadar penyertaan tenaga buruh dalam industri menunjukkan penurunan sepanjang pelaksanaan PKP 1.0, iaitu sebanyak 0.6% pada Mac 2020 kepada 68% pada April 2020. Manakala jumlah luar tenaga buruh, iaitu suri rumah, pelajar, orang yang bersara atau tidak berminat untuk mencari pekerjaan semakin meningkat sejak pelaksanaan PKP 1.0, iaitu 7.4 juta pada Mei 2020. Selain itu, jumlah penduduk Malaysia yang bekerja berkurang mendadak. Ketika PKP 1, jumlah mereka yang bekerja berkurang sangat ketara, iaitu dari jumlah 14.89 juta pada Mei 2020. Jumlah ini berkurang sebanyak 0.45 juta dalam tempoh 3 bulan pelaksanaan PKP 1. Anggaran sebanyak 0.5 juta penduduk kehilangan pekerjaan setiap bulan sepanjang pelaksanaan PKP 1. Golongan yang terjejas teruk adalah mereka yang bekerja sendiri, terdiri daripada freelancer, peniaga pasar malam, petani dan peniaga gerai. Jumlah mereka menurun sebanyak 0.27 juta dalam tempoh 4 bulan. Walau bagaimanapun, semasa PKP 2 pula, jumlah ini menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 0.9 juta, iaitu 2.49 juta pada Mac 2021. Akhir sekali, jumlah pengangguran membimbangkan. Dapatan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 5% pada bulan kedua pelaksanaan PKP 1 daripada hanya 3.9% pada Mac 2020. Pada bulan pertama pelaksanaan PKP 1, jumlah pengangguran hanyalah berjumlah 600,000, kemudian meningkat kepada 778,000 pada bulan kedua. Seterusnya bertambah kepada 826,000 pada Mei 2020. Walau bagaimanapun, pelbagai inisiatif kerajaan seperti program subsidi upah telah berjaya mengurangkan jumlah pengangguran pada 773,000 pada Jun 2020. Namun, kadar pengangguran masih berada pada tahap yang membimbangkan, yang melebihi 4.7% sejak April 2020. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Salahuddin Nasrullah bin Muhammad Sabali. Nombor menteri saya 24 DTP 20F 2028. Okey, saya akan membentangkan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap pengangguran di Malaysia. Okey, isu utama dalam pembangunan ekonomi sebuah negara ialah menggunakan tenaga manusia. Manusia akan bekerja untuk meningkatkan ekonomi negara. So, bila tibanya satu penyakit iaitu COVID-19 ni, ramai pekerja yang hilang kerja dan dibuang kerja sebabkan penyakit COVID-19 ni. Dan penyakit ni juga menurunkan lagi ekonomi negara. Setengah pengangguran hanya berlaku dalam masa jangka yang pendek, iaitu di mana satu proses semula jadi bagi individu yang bergerak dari ke satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, atau pergerakan dari alam persekolahan ke pasaran kerja, iaitu pelajar yang baru tamat daripada melanjutkan pelajaran dan mereka sedang menunggu tawaran kerja. Setengah pengangguran pula mengambil masa beberapa bulan, mungkin disebabkan kesukaran yang mampan jika kadar penganggurannya rendah. Sebaliknya, jika kadar penganggurannya tinggi, mana berlakunya pembaziran sumber manusia. Masalah pengangguran terus merupakan satu daripada masalah ekonomi yang sangat penting
dan harus ditangani dalam pasaran buruh. Peningkatan kadar pengangguran pula merupakan petanda yang tidak baik dalam ekonomi kerana ia menunjukkan prestasi firma yang merosot sehingga menyebabkan firma berhenti mengambil pekerja baru atau memberhentikan pekerja yang sedia ada akibat daripada kejatuhan dalam permintaan, iaitu mereka tidak memerlukan lagi tenaga-tenaga buruh untuk melakukan kerja disebabkan pandemik ini, pandemik COVID-19. Okey, daripada hasil kajian kami pada tahun 2009, Malaysia telah mengalami kejatuhan ekonomi pada tahun 1985, iaitu kadar peningkatan pengangguran kepada 5.6% pada tahun 1985 dan 7.4% pada tahun 1986. Ia menunjukkan bahawa peratusan kadar pengangguran yang tertinggi dalam tempoh 30 tahun iaitu 1981 hingga 2010. Okey, walau bagaimanapun pada awal 1980-an, pelaksanaan dasar fizikal mengembang telah meninggalkan kesan yang tidak diingini dalam ekonomi, iaitu masalah peningkatan yang cepat dalam hutang awam, pembiayaan belanjawan defisit dan tekanan inflasi yang tinggi iaitu 5 hingga 10% tahun. Ini menyebabkan prestasi ekonomi sesebuah negara banyak mempengaruhi kadar pengangguran sesebuah negara. Bagi tahun 2020, kedudukan tenaga buruh Malaysia terjejas disebabkan krisis kesihatan, krisis kesan ekonomi dan kesan pengangguran, iaitu menyebabkan kadar pengangguran mencecah sehingga 4.5% berbanding 3.3% pada tahun sebelumnya. Kadar pengangguran tahunan meningkat juga sebanyak 1.2% kepada 4.5% pada tahun 2020. Kadar tertinggi sejak tahun 1993. Bilangan penganggur pula bertambah sebanyak 39.9% kepada, iaitu sebanyak 711,000 orang berbanding 500,000. Okey, peningkatan kadar pengangguran pada tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh pemberhentian pekerja oleh syarikat yang terkesan dengan langkah kerajaan dalam mengawal pandemik COVID-19 ini. Perintah kawalan berkurung juga dikenakan pada tahun 2020 iaitu bulan Mac, telah menyebabkan banyak syarikat tidak dapat beroperasi seperti biasa dan menyebabkan peningkatan dalam pemberhentian pekerja. Ini menyebabkan para pekerja hilang sumber pendapatan untuk menyara keluarga mereka, dan ramai pekerja yang telah dibuang pada tempoh berikut. Okey, pengangguran dari segi kumpulan umur pula pada tahun 2019 dan hingga 2020, kajian kami menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam jumlah pengangguran dalam kumpulan umur bekerja berbanding tahun 2019. Iaitu kumpulan umur 15 hingga 19 tahun tiada menunjukkan perubahan. Tetapi dari kumpulan dari umur 20 hingga 64 menunjukkan bahawa banyak kesan daripada wabak COVID-19 ni yang menyebabkan terdapat peningkatan pengurangan pekerja oleh pihak majikan pada tahun tersebut. Okey, peratusan yang kami dapati, kadar pengangguran bagi belia berumur 15 hingga 24 tahun meningkat sebanyak 1.5%, iaitu 18.2 ribu orang kepada 12.0%, merekodkan bahawa 314,000 orang belia yang menganggur pada tahun 2020. Ini juga menunjukkan kadar pengangguran belia berumur 15 hingga 30 tahun mencatatkan peningkatan sebanyak 1.5%, iaitu 75.6 orang kepada 8.3%, iaitu 6.7%. Kadar pengangguran bagi dewasa pula, iaitu dari kalangan umur 25 hingga 64 tahun pula, naik sebanyak 1.3% kepada 3.0% berbanding 1.7% pada tahun 2019. Pengangguran dalam kalangan belia pula dicatatkan pada kadar 12.0%, hampir 3 kali ganda lebih berbanding kadar pengangguran negara. Secara perbandingan, golongan belia merupakan golongan yang paling ramai menganggur, iaitu hampir 50% daripada kadar pengangguran negara bagi setiap tahun. Kalau sebelum ini, setiap tahun golongan belia adalah penyumbang terbesar kepada kadar pengangguran negara. Ditambah pula pada musim COVID-19 ni pula yang melanda negara dan dunia masa kini, golongan ini adalah paling terjejas dan menerima kesan berganda, dan mereka juga kehilangan banyak pekerjaan.
Sebelum ini, isu pengangguran belia biasanya difokuskan kepada belia itu sendiri, iaitu seperti memilih kerja, keinginan untuk bekerja, dan kategori pekerjaan 3D, iaitu dirty, dangerous and demeaning. Bagi mereka pula, bekerja ini merupakan kesukaran untuk mengekalkan rentan mereka. Golongan ini juga seringkali dikaitkan dengan isu disiplin serta mereka kurang committed. Ini menyebabkan mereka malas untuk melakukan kerja. Okey, selain itu, industri juga seringkali membangkitkan isu-isu kelulusan yang diperolehi dan kemahiran yang dimiliki belia tidak memenuhi keperluan industri. So, majikan terpaksa melatih semula para belia ini sekiranya mereka diambil kerja. Tapi sebagai alternatif, pekerja asing jadi pilihan majikan kerana mereka akan dibayar lebih murah dan berbanding daripada para belia yang baru habis belajar. Pekerja asing juga lebih committed, malah sanggup bekerja dalam apa jua keadaan. Dalam persekitaran yang tidak menentu ini, di mana-mana pihak majikan mengambil sikap bertahan dan apa yang ada, iaitu cuba untuk tidak melakukan pengambilan pekerjaan baru, telah menyebabkan belia ini merupakan antara kumpulan yang paling terkesan akibat COVID-19 ini. Menangani pengangguran menjadi keutamaan kerajaan. Kerajaan sentiasa berkomitmen melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mengekang peningkatan isu pengangguran dalam pelbagai sektor pandemik. Pelaksanaan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ialah menggambarkan komitmen kerajaan dalam mengurangkan pengangguran dan mewujudkan pekerjaan baru kepada rakyat tempatan. Merujuk kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, negara merekodkan penurunan kadar pengangguran kepada 4.6% pada April 2021. Selain itu, kerajaan juga telah mewujudkan peluang pekerjaan, penawaran latihan dan peningkatan pendapatan pekerja yang bertujuan untuk membina sinar baharu kepada rakyat di kalangan negara bergelut dengan pandemik COVID-19 ini. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan adalah mewujudkan peluang pekerjaan dan latihan kemahiran melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan pemain industri di bawah Majlis Pekerjaan Negara. Yang kedua, menyediakan inisiatif kewangan kepada majikan bagi menyediakan peluang pekerjaan baharu melalui program Penjana Kejayaan oleh Perkeso dalam tempoh 6 bulan pertama 2021. Sebanyak 107 juta telah disalurkan dan lebih daripada 10,000 majikan serta 75,000 pekerja telah mendapat manfaat daripada inisiatif tersebut. Bagi yang ketiga adalah meneruskan inisiatif program subsidi upah 4.0 dengan memperuntukkan sebanyak 3.8 bilion ringgit yang beri manfaat kepada lebih 2.5 juta pekerja. Pengambilan guru khas pegawai pendidikan grade D41 ditawarkan oleh kerajaan. Pelaksanaan program MyStep Short Term Employed Program, iaitu program yang menyediakan latihan dan penempatan jangka masa pendek di sektor awam. Syarikat berkaitan kerajaan GLC dan rakan strategiknya telah dibuka kepada rakyat yang berumur 18 tahun dan ke atas. Majikan serta 750 pekerja telah mendapat manfaat daripada inisiatif tersebut.
Kesimpulannya, pembukaan kerajaan semula, lebih banyak aktiviti perniagaan dapat dilakukan dengan pematuhan SOP yang ketat. Walaupun dengan pelaksanaan PKP yang berterusan dilihat akan dapat mengatasi kepentingan kesihatan dengan pemulihan ekonomi kepada peniaga-peniaga. Kelonggaran yang diberi kerajaan bagi operasi aktiviti ekonomi, pakej proses dan program vaksinasi dapat membantu melegakan serta mengurangkan beban perniagaan dan mempercepatkan pemulihan pemasaran pekerjaan. Namun tahap peningkatan kepada kadar pengangguran dilihat berbeza, bergantung juga kepada peranan kerajaan dalam fizikal dan kewangan yang boleh mempengaruhi tahap kadar pengangguran itu sendiri. Polisi atau kadar kerajaan yang tepat diperkenalkan sesuatu krisis boleh mengurangkan kesan kepada ekonomi negara, terutamanya kepada kadar pengangguran. Sekian, terima kasih.